Halo, selamat berjumpa semula kepada para pelajar yang saya kasihi. Anda akan menduduki peperiksaan pada 22 Februari yang akan datang. Jangan risau ya, hadapi peperiksaan itu dengan hati yang tenang, penuh dengan tawakal kepada Tuhan. Ya, jangan risau. Dan malam ini dan kali ini cikgu akan berkongsi kepada Anda bagaimana Anda nak menjawab soalan bahagian A. Okey. Bahagian A ni adik-adik, semua pelajar ya. Okey, kita tengok satu demi satu ya. Markanya 30 markah dan masa menjawab 45 minit. Okey. Dan perkara pertama yang mesti pelajar perlu buat ialah anda perlu menganalisis kehendak soalan. Jadi anda lihat soalan ini, okey. Isunya ialah amalan, okey, amalan disiplin yang baik dalam kalangan murid sekolah. Ini ialah isunya. Manakala ini ialah isu ya. Isu. Okey, isu. Manakala kepentingan ini ialah tugasan yang anda perlu hurai. Jelas? Okey. Baik, kita teruskan. Dalam soalan karangan gambar rangsangan ini, 3 isi telah diberikan. Yang pertama ini, okey, mewujudkan suasana yang pembelajaran yang kondusif. Yang kedua ini, mencapai kecemerlangan dalam kehidupan. Yang ketiga ialah menjadi suri teladan kepada murid lain. Namun demikian, pelajar boleh guna mana-mana isi di sini untuk nak mula. Tak semestinya yang ini. Okey, yang penting pelajar dah hurai ketiga-tiga isu ini ya. Dan ada pelajar yang nak tambah isi keempat. Tidak perlu kamu tambah. Memadai pelajar hurai ketiga-tiganya. Jelas? Okey, kita ikuti bagaimana anda membina pendahuluan yang mudah. Mudah sahaja. Okey, pastikan untuk pendahuluan tu adik-adik. Okey, ada 3 ayat sahaja ya. 3 ayat sahaja. Okey. Ayat 1. Ayat 1 ini mengandungi latar masa. Okey. Anda boleh pilih di sini sama ada guna ayat nikah pada masa inikah ataupun belakangan ini. Pilih satu. Kemudian isunya, nyatakan isunya. Isu berkaitan dengan amalan disiplin. Okey. Sasarannya siapa? Dalam kalangan pelajar ataupun dalam kalangan murid. Dan yang keempat ialah prioriti dalam ayat yang pertama ini. Yang ini adik-adik perlu tulis seperti begini ya. Kemudian diakhiri dengan peribahasa yang sesuai. Kemudian dalam ayat yang kedua itu gunakan penanda wacana yang sesuai. Jadi cikgu dah sediakan penanda wacana ke sini, tinggal pilih lagi sama ada kamu gunakan yang ini ataupun menyedari hakikat ini ataupun oleh sebab itu. Pilihlah satu peribahasa yang pada anda mudah kamu ingat. Kemudian di bahagian ayat yang kedua juga wajib nyatakan saranan, okey, ataupun cadangan. Semua pihak mesti komited dan beriltizam untuk memastikan murid mempunyai disiplin yang tinggi kerana di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Okey, maksudnya kita masukkan lagi satu lagi peribahasa yang tepat dan yang sesuai. Kemudian jangan lupa adik-adik, dalam bahagian pendahuluan ini anda mesti masukkan ayat tugasan dalam bahagian ayat yang ketiga. Okey, bagaimana kamu nak tulis ayat tugasan? Macam ini ya, macam ini di bawah ni ya. Persoalannya apakah kepentingan? Nyatakan semula tugasan itu dalam bahagian ayat yang ketiga. Jadi kalau pelajar dapat membina pendahuluan yang macam begini, kalau anda salin balik karangan macam ini ya, pendahuluan ini, maka anda sudah berjaya membina pendahuluan yang bagus. Ya. Okey. Sekarang cikgu nak bimbing pelajar ataupun jelaskan kepada anda bagaimana anda nak membina ataupun hurai isi karangan. Ya. Okey, kita gunakan begini adik-adik ya. Nah, nak hurai isi karangan, kita ambil salah satu daripada isi yang terdapat dalam soalan tadi. Okey, kita gunakan, kita ambil yang mana satu? Ini, mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, yang menarik. Okey, jadi ayat yang pertama tu mesti nyatakan tugasan dulu. Kepentingan. Nyatakan kepentingannya, baru anda masukkan
isi yang betul ataupun isi yang tepat, yaitu mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Kemudian ayat yang kedua, Anda mesti jelaskan mengapa Anda berkata demikian. Wajib dijelaskan. Kemudian supaya lebih jelas, pelajar perlu beri contoh. Beri contoh yang sesuai. Oke, dan contoh ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam karangan supaya huraian kamu itu lebih jelas. Oke, selain contoh, pelajar juga wajib beri kesan. Kesan ini timbul daripada contoh yang telah Anda berikan. Ya, oke, mesti berikan kesannya, kesan daripada contoh yang Anda telah berikan. Dan ayat yang kelima ialah yang berkaitan dengan ayat penegas. Ayat penegas. Mesti berikan ayat penegas seperti ini. Oke, jadi ayat penegas ini adik-adik sangat penting untuk Anda nak simpulkan keseluruhan daripada ayat yang pertama, ayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Penting sekali. Oke, jadi senang kan? Mudah saja. Oke, seterusnya masuk isi yang kedua, perenggan yang ketiga. Nah, apa isinya? Membantu murid mencapai kecemerlangan. Ini isinya. Dan Anda juga perlu jelaskan mengapa Anda berkata demikian. Tak susah kan? Dan dalam ayat ini cikgu gunakan satu istilah, yaitu momentum dan juga sumbu motivasi. Ini ialah istilah yang menarik dan juga frasa yang menarik. Nah, momentum ini ialah istilah yang menarik. Okay? Sumbu motivasi ini ialah frasa yang menarik. Kemudian ayat yang ketiga, kan cikgu dah cakap, beri contoh. Kalau tadi kamu sudah gunakan contoh, kamu gunakanlah variasi yang lain, yaitu misalnya, sama juga. Kemudian, kalau boleh, masukkan peribahasa yang tepat dalam bahagian contoh. Kemudian adik-adik, kita teruskan melalui ayat yang keempat. Nyatakan semula kesan. Nyatakan kesan. Kesan ini sangat penting. Anda perlu sisipkan dalam huraian. Oke, dalam huraian bahagian yang keempat itulah. Dan ayat yang kelima ini ialah merujuk semula kepada ayat penegas. Dan sekarang ini cikgu gunakan izharlah. Ini juga merupakan variasi daripada ayat penegas. Contohnya tuntasnya, jelaslah, dan sebagainya. Oke, baik. Dan seterusnya ayat yang ataupun isi yang ketiga, yaitu menjadi suri teladan kepada murid yang lain. Maksudnya ini adalah isi yang ketiga. Dan Anda jelaskan ataupun Anda huraikan mengapa Anda berkata demikian. Ini perlu ditulis ya adik-adik. Perlu kamu tulis. Kemudian ayat yang ketiga, kalau tadi kita gunakan misalnya, sekarang ayat yang ketiga tukar kepada variasi yang lain. Tamsilnya. Oke, tamsilnya itu sangat bagus. Sangat jelas. Mesti variasikan perkataan supaya jelas menunjukkan bahawa Anda mempunyai korpus perkataan yang banyak. Ya, dan itu semua dapat mempengaruhi kualiti dalam karangan Anda. Dan ayat yang keempat, seperti biasa cikgu dah tekankan tadi, mesti nyatakan kesan. Nyatakan kesannya. Oke, nyatakan kesannya. Oke. Kemudian yang terakhir sekali, seperti biasa, buatlah ayat penegas. Di sini gunakanlah penegas. Penegas ini pun, variasi perlu juga dilakukan dalam bahagian ayat penegas, ya. Dan cikgu nak masukkan ke sini peribahasa yang tepat, ya. Nah, jadi kalau para pelajar ingat ya, dalam isi pertama, isi kedua, isi ketiga itu hanya 5 ayat sahaja untuk karangan gambar rangsangan, dan itu sebenarnya sudah lebih daripada cukup menghuraikan isi. Jangan risau, kalau Anda boleh buat 5 isi seperti ini, 5 ayat seperti ini, itu dah cukup bagus sudah. Cukup mantul sudah orang bilang ya. Oke, kemudian bagaimana Anda nak tutup, nak buat kesimpulan karangan kamu ini? Oke, pada hemat saya memadai Anda buat 3 ayat sahaja ya. 3 ayat sahaja. Ayat yang pertama ini pandangan tentang isu. Dan Anda boleh gunakan teknik seperti ini. Sebelum mata pelajaran diskusi melabuhkan noktanya. Kan cantik, kan luar biasa. Oke, jelaslah bahawa amalan disiplin yang baik dalam kalangan murid sekolah sangat penting untuk melahirkan murid yang cemerlang. Oke, nyatakan semula isu dalam ayat yang pertama bahagian penutup.
Kemudian di bahagian cadangan ini adik-adik, Anda perlu cadangkanlah supaya setiap pihak perlu memainkan peranan. Ini penting. Untuk apa? Untuk memupuk disiplin. Ini penting. Di mana? Di sekolah. Karena apa? Karena mereka ini merupakan pemuda harapan bangsa, pemuda tiang negara. Masukkan peribahasa yang tepat ke situ. Dan mereka ini juga bakal memimpin negara pada masa yang akan datang. Oke. Dan kita tengok ya, sesungguhnya usaha membentuk insan kamil. Insan kamil ini ialah frasa yang menarik. Dahsyat, dan memang dahsyat dan sesuai lah dalam ayat ini ya. Dan ayat yang ketiga tuh adik-adik, ialah ayat harapan. Akhir kalam, pengorbanan dan kesungguhan pihak sekolah dan ibu bapa memupuk disiplin dalam diri murid niscaya merealisasikan harapan untuk melahirkan insan pelajar bermindah kelas pertama. Wah, ini ialah frasa yang cukup luar biasa. Nah, jadi kalau Anda boleh buat karangan seperti ini, pendahuluannya cukup mudah, setiap isi dapat dihurai dengan baik, ada 5 ayat ya, 5 ayat, dan juga pendahuluan dapat buat 3 ayat cikgu fikir, dan saya percaya karangan Anda mampu mendapat sekurang-kurangnya 26 ke 28 per 30. Selamat belajar. Kalau boleh, pastikan markah A+ di tangan Anda. Bye-bye.